Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Karisha Umairah binti Salim. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Lembah Pekan dan saya berusia 11 tahun. Hari ini saya ingin mengulas 3 buah buku. Yang pertama bertajuk Kura-Kura yang Baik Hati. Saya memilih buku ini kerana ia sangat sesuai untuk dibaca sama ada sekolah rendah ataupun tabika dan taska-taska. Buku ini mempunyai 2 jenis bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Buku ini juga mempunyai halaman yang berwarna dan mempunyai 30 halaman yang bercetak. Buku ini juga mempunyai gambar-gambar yang menarik dan boleh menarik perhatian kepada kanak-kanak yang suka membaca. Buku ini mengisahkan tentang sang kura-kura yang baik hati yang selalu memberi makanannya kepada haiwan-haiwan yang berada di dalam hutan itu. Sang kura-kura juga mempunyai ladang yang sangat luas dan besar. Sang monyet, iaitu seekor haiwan yang sangat pemalas, ingin memasuki kebun sang kura-kura dengan secara menyorok ataupun tersembunyi. Namun dengan cara itu dia juga berfikir jikalau sang kura-kura akan mengetahuinya. Lalu dia mempunyai cara lain yang sangat jahat juga untuk memasuki kebun sang kura-kura itu. Sang monyet berpura-pura untuk sakit perut kerana dia akan tahu kalau sang kura-kura akan memberinya makanan. Dan sangkaan sang monyet pun betul. Sang kura-kura memberikan dia semua makanan yang ada di kebun miliknya dengan sepuas-puasnya kecuali cili. Sang monyet pun bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa sang kura-kura tidak membaginya makan cili? Lalu dia mengambil cili itu lalu cuba memakannya. Namun perkara itu juga telah dilarang oleh sang kura-kura. Namun dengan sikap degilnya itu, dia pun memakan cili-cili itu. Dengan rasa pedasnya, dia segera berlari dan mencelupkan dirinya ke dalam sebuah sungai. Setelah sekian lama mencelupkan dirinya, ianya pun keluar kembali lalu berehat di sebatang pokok yang redup. Di situlah sang monyet menyesal akan perbuatannya dan ingin menipu lagi. Sang kura-kura dengan sikap pemurahnya, dia juga bagi sebahagian daripada makanan di ladangnya kepada sang monyet. Sang monyet meminta maaf dan akan mendengar semua nasihat yang telah diberikan oleh sang kura-kura. Dia juga berjanji tidak akan menipu lagi. Buku kedua yang saya pilih ialah bertajuk Sang Kerbau dan Sang Buaya. Buku ini juga ditulis oleh Umar Berisali dan Zahaini Zainal Abidin dan penerbitnya ialah Pustaka Seri Idaman yang terletak di Subang Jaya, Selangor. Buku ini juga mempunyai 30 halaman dan mempunyai 2 bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Buku ini mengisahkan tentang sang kerbau dan sang buaya. Sang kerbau sedang bersiar-siar di dalam hutan untuk mencari makanan. Tiba-tiba dia bertemu sang buaya yang sedang dihempap sebatang pohon yang besar dan keras. Dia ingin membantu sang buaya itu. Namun, dia tidak tahu cara untuk menolong sang buaya itu. Dia segera pergi ke sang buaya itu lalu bertanya, adakah kau baik-baik saja? Lepas tu sang buaya berkata, aku sangat sakit, aku ingin melepaskan diri aku daripada dahan ini. Lalu sang kerbau pun berkata, tapi aku tidak tahu cara untuk menolongmu. Sang buaya pun mengajar cara-cara untuk menyuruh sang kerbau menolongnya mengangkat dahan itu. Setelah
memahami cara-cara sang buaya, dia segera mengangkat dahan itu. Tiba-tiba sang buaya pun segera memakan kaki sang kerbau. Sang kerbau pun menjerit kesakitan, lalu datanglah sang kancil yang juga sedang bersiar-siar di dalam hutan itu. Sang kancil bertanya kepada sang kerbau, kenapa semua ini boleh berlaku? Sang kerbau pun menceritakan apa yang telah berlaku kepada dirinya. Namun kata-kata sang kerbau itu membuatkan sang kancil tidak percaya kepadanya. Sang kerbau pun memarahi sang kancil kerana semua yang dikatakan oleh sang kerbau adalah benar. Sang kancil pun segera menyuruh sang kerbau untuk membuat semua perkara itu semula. Sang kerbau segera membuat perkara itu semula bersama sang buaya. Pertama sekali, dia menyuruh sang buaya untuk melepaskan kakinya, lalu mengangkat dahan tadi, lalu dihempapkan kembali kepada sang buaya. Sang buaya pun menjerit dan segera meminta kembali tolong kepada sang kerbau. Namun tiba-tiba sang kancil pun berkata, adakah kau mahu dimakan lagi? Lalu sang kerbau pun kata, oh tentulah tidak. Jadi kenapa kau ingin menolong sang buaya lagi? Lalu sang kerbau pun dapat memahami apa yang dikatakan oleh sang kancil. Sang kancil dan sang kerbau pun meninggalkan sang buaya yang keseorangan dan juga dihempap sebatang pohon yang besar. Keseluruhan cerita ini adalah kita janganlah menipu dan membalas budi baik orang yang telah menolong kita, dan jangan sesekali membuat jahat kepada sesiapa pun. Buku ketiga yang saya pilih adalah Belakang Parang Pun Jikalau Biasa Saya Tajam. Buku ini saya memilih kerana mempunyai jalan cerita yang sangat bagus dan boleh dibaca di sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Buku ini ditulis oleh Mas Amno Musdar dan penerbitnya ialah pula penerbit Prisma SDM PhD. Kisah ini sangat menarik dan mempunyai nilai dan pengajaran. Dan cerita ini juga mengisahkan tentang seorang pelajar yang ingin ke sekolah kerana takut diketawakan kembali oleh kawan-kawan dan guru-gurunya. Nama pelajar itu ialah Fakrul. Fakrul adalah anak orang yang bukan anak orang yang berada. Dia ingin membanggakan orang-orang tuanya kerana dia ingin besar nanti dia ingin menolong ibu bapanya untuk mencari duit. Dia ingin mengejarkan apa impiannya sejak kecil lagi. Namun dia bukan seorang murid yang pintar di kelas. Pada suatu hari Fakrul telah dimarahi oleh gurunya kerana hanya dia seorang saja yang mendapat markah matematik yang paling rendah di kelasnya itu. Dia sangat malu. Dan pada keesokan harinya dia enggan ke sekolah kerana dia takut dimalukan oleh kawan-kawannya. Dia berkata kepada ayahnya dia akan pergi sekolah. Namun tidak. Dia pergi ke sebuah sungai yang terletak di hujung kampung. Tiba-tiba ada seorang pemuda lelaki datang menghampirinya. Dia bertanya, Kenapa kamu tidak bersekolah? Fakrul pun menjawab, saya tidak berasa sihat badan hari ini. Lalu Zaki berkata, oh saya ingatkan kamu tidak ke sekolah kerana kamu ingin memontingnya. Lepas itu tiba-tiba muka sang Fakrul pun berubah. Sang Fakrul sangat sedih dan malu. Dan sang Fakrul menjelaskan apa yang telah berlaku kepada pemuda itu. Pemuda itu pula bernama Zaki. Dia menceritakan dari awal hingga akhir. Zaki pun berkata kepadanya, pada malam ini
malam ini pukul 8 kamu datang ke rumahku. Nanti akan aku ajarkan semua teknik-teknik dan cara-cara untuk menjawab dan memahami pelajaran dengan mudah. Akhir cerita buku ini adalah Fakrul menjadi murid yang paling pintar dan berdedikasi lagi berdisiplin di sekolah itu. Dia adalah salah satu murid contoh di sekolah itu. Dia sangat bangga dengan keputusannya dan berterima kasih kepada Zaki dengan semua apa yang telah diajar oleh Zaki itu. Pengajaran dari cerita ini adalah kamu janganlah bersikap berputus asa dan janganlah suka berpotensi sekolah walaupun kamu itu bukanlah seorang murid yang pintar, dan berbanggalah kepada diri sendiri dan juga selalu tolong menolong kepada orang yang susah. Okey. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Zaki terhadap Fakrul sehingga Fakrul berjaya? Yang dilakukan oleh Zaki kepada Fakrul sehingga Fakrul itu berjaya ialah Zaki mengajarkannya cara teknik-teknik dan cara-cara menjawab dan memahami dengan lebih jelas secara terperinci. Siapa sebenarnya Zaki ni? Zaki ialah anak kepada penghulu kampung di kampung si Fakrul. Dia juga seorang pelajar universiti yang sangat cemerlang. Okey, jika kamu di tempat Fakrul, jika kamu mendapat markah yang rendah, apakah tindakan kamu? Tindakan saya adalah lebih berusaha untuk mendapat markah yang lebih tinggi. Okey. Pada pendapat kamu, adakah tindakan Fakrul itu betul memakai baju sekolah dan ponteng di tepi sungai? Tidak, kerana dia telah berbohong kepada ibu bapanya kerana dia mengatakan dia ingin ke sekolah, namun dia pergi ke sebuah sungai yang letaknya di hujung kampung. Okey. Jadi faktor utama yang menyebabkan Fakrul ni berjaya ialah apa? Rajin berusaha dan selalu memberi tumpuan kepada guru yang sedang mengajar. Pada pendapat kamu, apakah kelebihan jika kita menggunakan teknik belajar yang betul? Kelebihannya adalah boleh memahami apa yang dikatakan ataupun boleh menjawab dengan sangat mudah dan sangat jelas. Okey, secara keseluruhan dalam cerita ni, apa nilai yang betul-betul terkesan di hati kamu setelah kamu membacanya? Rajin berusaha, jangan berputus asa dan suka membantu jikalau ada orang yang sedang dalam kesusahan. Okey, jadi buku ni sangat memberi kesan ke kepada kamu? Ya, kerana buku ini mengisahkan seorang pelajar yang ingin membanggakan orang tuanya namun dia tidak pandai dan rajin berusaha untuk mencapai cita-citanya. Dan akhirnya dia pun berjaya dan menjadi murid yang paling pintar dan murid contoh di sekolah itu. Okey, jadi sekian. Sekian, terima kasih. Dah berapa?